kita kadang-kadang kita tak tahu pasal apa Nabi ni mai. Kenapa Allah hantar Nabi ni? Kalau saya tahu kenapa tujuan Nabi ni, mungkin saya tak akan buat hadis palsu tentang terung, hadis palsu tentang makanan, hadis palsu tentang ayam putih yang kita sebutkan. Ad-dikul abyad habibi wa habibu habibi. Ayam putih kekasihku. Ada hadis palsu. Dan kekasih ayam jantan putih kekasihku, dan kekasih pada kekasihku Jibril. Sebab tu orang Melayu ada percaya sembelih ayam putih buang nazak tu. Siapa dia yang jahabizatul ulama? Ulama-ulama hadis bangkit, jahabis kata Ibn Salah, yang bangkit untuk hadapi hadis-hadis palsu. Dengan nak semak macam mana? Macam mana kita nak tahu kata tok nek kita kata dulu kalau kita tak jumpa dah? Macam mana kita nak tahu orang yang 1000 tahun dulu kata kalau kita tak jumpa dah? Tak ada cara. The only way untuk tahu benda ni ialah melalui jalan sanad, narration, melalui jalan periwayatan, fulan daripada fulan kepada fulan. Authenticity hadis itu dikaji melalui riwayat. Kalau tidak, orang boleh berbohong. Tetapi ulama-ulama di samping meletakkan masalah sanad, mereka meletakkan supaya kita mempunyai satu gambaran yang jelas. Siapa Nabi kita ni? Dia ni nak main kempen ubat ke? Nak main kempen jualan ke? Nak main ajak orang supaya sebai serban jalan slow ke? Nak suruh orang berperang ke? Apa dia datang ke kita ni? Dia datang ke kita seperti mana permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizun. Okey. Rabbana wab'ath fihim. Ya Allah, hantarlah pada mereka. Pada Nabi Ibrahim dia doa supaya hantar Nabi. Rasulan minhum, rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika. Baca kepada mereka ayat-ayat kamu. So Nabi nak baca pada kita ayat-ayat kita. Ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajar kitab dan hikmah. Kitab Quran, hikmah sunnah, ataupun hikmah asrarus syariah, apa yang ada di sebalik syariah. Tapi nak ajar, Nabi yang ajar sunnah. Wa yuzakkihim, ini bahagian yang penting, dan membersihkan mereka. Bahagian ini ramai, sebab tu kita sebut tazkiyatun nafs. Nabi itu bukan mai ajak orang supaya baca dalil. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita daripada hasad, dengki, hari demi hari. Sebab tu setiap orang lagi tak mati berjuang menentang dirinya sendiri untuk membersihkan diri, kerana itu agenda yang dibawa oleh Nabi. Tapi untuk membersihkan diri itu memerlukan kitab dan hikmah. Tuan-tuan, kalau Nabi ada, balik pada cerita tadi, Assalamualaikum Rasulullah, saya ni ada masalah nak tanya, Allah nak macam mana? Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang. Sekarang Rasulullah tak ada. Pergi masuk masjid tu, satu orang bangun, Rasulullah bersabda, sesiapa yang minum kopi, malaikat beristighfar kepadanya selagi mana bau kopi ada di mulut. Saya sebut kat Dr. Said Kamali baru ni, kat Malaysia ada Habib pergi baca hadis tu. Ada di dalam YouTube. Mesti dia toke kopi. Ini mesti kaki pistabak. Kau nak minum kopi, kau minumlah. Tak ada masalah. Tapi menyandarkan sesuatu kepada Nabi, man kadhiba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. Selagi kopi bau di mulut, malaikat beristighfar kepadanya. Ini bukan main-main. Ibnu Salah, yang mereka quote Ibnu Salah, Syafi'i, Ibn Salah. Ibn Salah kata, dalam hadis ni antara golongan yang kuat dusta hadis, sekalian daripada Syiah, ialah golongan zuhad. Bukan salah zuhud tu. Bukan salah tawaduk tu. Salah orang yang nak kononnya nak jadi baik soleh tapi sandak cerita bohong kepada Nabi. Cerita bohong kepada Nabi. Ini bukan jenayah kecil. Tipu cek dosa korang lagi daripada tipu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita telah create benda yang menyebabkan orang menyangka itu agama, sedangkan ia bukan agama. Sebab tu siapa yang bangun? Ulama hadis. Orang kata ulama hadis tak ada tasahul dalam hadis. Ada bab tasahul, tetapi hadis yang daif itu bukan daif. Hampa kena tahu dulu apa beza antara daif ni. Daif yang disebabkan teknikal dan doa dengan rawi yang dituduh sebagai pendusta. Ataupun hadis yang tak ada asal baginya. So, semua kita cinta Nabi. Tapi isunya kita, adakah yang sedang kita pegang ini betul Nabi ajar ataupun bukan Nabi ajar? Kedua, kalau betul, kita perlukan penafsiran yang betul terhadap teks itu. Dan kita juga ketiga mengakui kadang-kala ada khilaf terhadap tafsiran perkataan Nabi. Kita agree. Mungkin Ustaz Mak Rizal faham macam lain, saya faham macam lain. Tetapi sama-sama nak tunaikan hasrat Nabi. Yang ni saya terlalu buat contoh lah. Ayah kita kata, dulu saya berapa kali buat contoh. Pergi beli gula 1 kilo. Dua beradik pi, abang dia kata, jom kita pergi beli gula kedai A. Adik dia kata, pergi kedai A, tak ada gula. Abang kata, jom kita balik. Ayah suruh beli gula. Dia kata, ayah suruh beli 1 kilo. Tapi, ayah tak pernah beli melainkan di kedai A saja. Yang tu ikut duk tengok. Adik dia kata, tak. Ayah, dia sebenarnya dia mau kita beli gula. Memang kebiasaan dia kedai A. Kalau beli kedai B pun boleh juga. Dalam konteks macam tu, dua-dua anak tak lawan ayah dia. Cuma nak memahami apa maksud ayah dia. Mungkin ayah dia kata, pergi beli gula kedai A. Kedai A beli tak ada. Dia kata beli kedai B. Oh, ayah dah sebut kedai A. A tu dia buat contoh lah. Yang dia nak gula. Boleh khilaf. Tapi dua-dua nak menunaikan teks. Tapi kalau langsung tak ada teks. Langsung tak ada. Hanya pakai pendapat orang yang tidak benar. Peliknya manusia ni. Angkat slogan ikut Nabi. Angkat slogan sayang Nabi. Tapi bila time nak ikut. Tak ikut Nabi. Ikut Tok Syekh. Amalan Tok Syekh. Kalau Tok Syekh tu betul sama dengan amalan Nabi, tak apa. Itu yang sampai mai, kalau Nabi pi kanan, guru pi kiri, kiri ke kanan kata? Dia kata pi kiri. Ni bukan khayal, betul-betul dia cakap. Sebab ini kena forum lain. Bagaimana golongan agama bukan saja Islam, Christianity, Judaism, siapa yang belajar comparative religion ni, dia akan tahu ada fenomena yang sama. Golongan agama ni dia suka mendominasikan. Kerana manusia ni dia hidup dengan dua. Dia hidup dengan harta, dia juga hidup dengan kuasa. Kuasa ni ada dua. Satu kuasa rasmi, satu kuasa pengaruh. Soft power. Sebab tu orang tu saya duk kata kalau jadi tu imam, 70 tahun, 80 tak boleh baca dah. Baca pun telur. Nak buang dia turun imam, cukup susah. Bukan kerana dia nak jadi imam sangat. Tapi power di sebalik imam. Orang politik pun macam tu. Dah tua tak nak berhenti lagi. Pilihan raya apa ni, nak mai lagi. Sampingan. Bukan pasal apa? Bukan pasal duit dia tak cukup. Pasal kuasa di sebalik atau pengaruh di sebalik. Orang agama pun yang tu. Bukan dia nak jadi orang agama sebab apa?
Jadi ustaz, pergi duduk orang hormat, jalan pikuk pasar orang bagi saja, orang salam hormat. Ini siapa tak mau? Siapa tak mau? Kalau cakap orang dengar, kata Hamka kan, kata Hamka bajunya pakai pisang sesikat. Dia kritik mufti-mufti di tanah Melayu kan. Pakai sesikat, kata kalau diludah orang ambil ludahnya, dia makan, orang ambil sepihannya, nak kahwin bismillah, orang bagi anak dara. Dalam merebut kuasa itu, orang semua mempertahankan pengaruh agama dia. Dan itulah yang menyebabkan pemberontakan berlaku, beberantakan manusia. Bukan kerana Nabi, kerana kita sedang mempertahankan posisi kita antara satu sama lain. Orang agama dengar ni marah lah, marah tak apa. Saya kata dia okey. Terima kasih.